Sekian lama terpenjara, mencari makna cinta dalam ungkap kata bersulam dusta. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, tuan Pengurusi Haji Syukur, seterusnya ahli jawatan kuasa karya dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya kita panjatkan, kita rafakkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi manjangkan usia kita semua, dipanjangkan usia saya, dipanjangkan usia tuan-tuan, dan diberikan kepada kita dengan kesihatan yang baik yang memungkinkan untuk kita berada di rumahnya pada malam ini untuk sama-sama kita melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan insyaAllah sedikit kesempatan yang terhilang pada malam ini kita manfaatkan untuk kita membacakan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sabda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka, jagalah Allah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga. Tuan-tuan dan mati Allah, kita masih lagi dalam perbahasan yang kedua daripada kitab ini, iaitu sifat-sifat orang yang beruntung, yang mana pada kuliah yang lalu kita telah masuk berhubung dengan beberapa faktor dalam meraih ketakwaan. Antaranya yang pertama disebut merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Dan yang kedua kita masuk pada kuliah lalu juga, iaitu melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. InsyaAllah kita sambung pada malam ni. Baik, kata bukan kitab. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: wa yuqimuna as-salah, iaitu mereka yang mendirikan sembahyang. Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Kata bukan kitab, tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang beriman
Maka Allah menyebutkan bahawa mereka adalah orang-orang yang mendirikan sembahyang. Jika kita rujuk balik dalam surah Al-Baqarah, ayat pertama kita baca dulu, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Iaitu orang-orang yang percaya kepada perkara gaib dan mereka mendirikan sembahyang. Bermaksud bila Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, maka Allah menyebut bahawa mereka adalah orang-orang yang mendirikan sembahyang. Sebab tu tuan-tuan hadir ke rumah Allah Ta'ala pada malam ni. Apa sebab? Kerana tuan-tuan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mendirikan sembahyang ni bermaksud tuan-tuan kita melaksanakan sembahyang itu dengan sesempurna yang mungkin. Dari khusyuknya, rukuknya, memelihara segala bentuk rukun-rukunnya, sama ada rukun qaulinya, rukun qalbinya, rukun fi'linya. Dengan kita hadir ke rumah Allah Ta'ala ni bermula daripada rumah dan kita mengenakan pakaian-pakaian yang bagus. Jadi ini namanya apa tuan-tuan? Mendirikan sembahyang. Tambah kita tengok hari tadi gelap dia tuan-tuan. Gaya rupa hujan lebat turun ni. Kalau orang yang lemah imannya dia nampak hujan apa dia kata tuan-tuan? Abang baru plan nak semayang malam ni. Oh hujan pula ni tak idea. Confirm tuan-tuan. Itu alasan paling ampuh sekali. Paling kuat yang nampak hujan, nampak gelap. Oh tak idea abang pergi malam ni. Cadangan nak pergi tadi, kalau hari okey abang pergi lah. Nampak tuan-tuan? Sebab apa? Sebab itu Allah Ta'ala sebut mereka mendirikan sembahyang ni lah orang yang benar-benar beriman. Dia percaya kepada gaib. Apa maksud percaya kepada gaib? Dia tahu bahawa mendirikan solat ini satu tuntutan yang besar daripada Tuhan. Dia tahu mendirikan sembahyang syariat solat ni tuan-tuan Nabi ambil dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dari tempat yang tinggi, menunjukkan begitu mulianya ibadat solat ni untuk dilaksanakan. Dan orang yang beriman mengetahui bahawa solat berjemaah ini adalah tuntutan yang besar Nabi SAW terhadap di kalangan orang mukminin, orang-orang yang beriman yang mereka tidak ada keuzuran untuk hadir. Terutama apabila mereka mendengar azan itu dilaungkan. Dan orang beriman meyakini tentang apa yang Nabi sebut. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 70 wa 20 darajah. Itu solat berjemaah itu lebih baik daripada solat sendirian. Iaitu afdalnya tuan-tuan, pahalanya ialah 27 darjat. Itu sebab yang tuan-tuan hadir pada malam ini. Baik, dan dia kata, dan apabila Allah menyebutkan orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sembahyang. Nampak tuan-tuan? Maksudnya ialah orang-orang yang mendirikan sembahyang ni orang-orang yang beriman. Mendirikan bermaksud melaksanakan dengan sungguh-sungguh, mengikut seperti yang disyaratkan. Tetapi orang-orang munafik, jika mereka melaksanakan solat, mereka hanya dinamakan sebagai apa? Melaksanakan sembahyang. Setakat buat. Allahu Akbar. Dia ingat tanya Allahu Akbar je. Lepas itu tak tahu apa jadi tuan-tuan. Macam-macam teringat. Tadi bini suruh beli apa dah lepas maghrib ni. Telur 6 biji, bawang berapa, macam teringat. Teringat malam ni nak tengok suamiku lelaki pendosa dah pula.
malam ni lah ke ada lagi episod ni katanya. Macam-macam tuan-tuan. Maka kerana itu dikata orang-orang Islam itu terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama adalah mereka yang mendirikan sembahyang. Yang kedua adalah mereka yang melaksanakan sembahyang. Sebab disebut bertuan-tuan, alhamdulillah, kita kat masjid kita, surau kita, sekurang-kurangnya kena ada satu lah bab berkenaan solat yang kita belajar. Ya, itu Haji syukur dah maklum pada saya dah ada. Alhamdulillah Ustaz, kami belajar tentang bab solat. Baguslah. Jangan sampai bab solat ni tuan kita tak ulang, kita tak mengulang kaji. Sebab solat ni benda yang kita buat hari-hari, tapi kalau kita tak mengulang kaji, tak cuba recall balik apa benda yang pernah kita belajar dulu-dulu, takut banyak lupa. Bila banyak lupa, kita takut tuan-tuan, solat yang kita buat ni semakin lama dia semakin buruk, semakin lama semakin buruk. Dan saya sering memperingatkan diri saya sendiri bahawa kita nak bila umur kita makin meningkat, umur kita makin bertambah, kualiti solat kita juga dia semakin baik dan semakin bertambah. Saya alhamdulillah baru minggu lepas ke minggu sebelum ada satu JK telefon saya, Ustaz. Dia kata ada permintaan jemaah, dia kata dia nak cari, dia orang nak buat kuliah berkaitan dengan solat. Saya kata insya-Allah lah. Tapi yang ada pun minggu yang kelima lah. InsyaAllah kita akan pakai kitab Solat Sempurna Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Itu antara bagi saya yang bagus dan mudah untuk difahami lah. Bukunya pun tak apa tebal sangat, dan perbahasannya juga sangat cantik. Saya dah baca kitab tu di Masjid Manjoy dah 2 kali dah tuan-tuan. Habis dah khatam 2 kali, baca lagi sekali. Dia pun minta baca lagi sekali. Sebab apa? Kita nak mengemaskinikan balik solat kita ni. Kadang bila kita tak recall, kita tak ulang kaji, tak revise solat itu, kadang-kadang kita dah lupa hukum ahkam yang berkaitan dengannya. Okay, jadi sebab tu disebut di sini bahawa orang yang beriman ini adalah orang-orang yang mendirikan sembahyang, atau ada golongannya orang yang dikatakan melaksanakan sembahyang. Baik, kata bang kitab lagi. Maka orang yang hanya melaksanakan sembahyang dan belum mendirikannya, sembahyangnya itu tidak akan dapat mencegahnya daripada perbuatan yang keji. Sebab itu tuan-tuan, bila kita lihat kita alhamdulillah kita laksanakan jemaah, kita sembahyang sungguh-sungguh, kita dirikan sembahyang dalam berjemaah. Mudah-mudahan solat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sekiranya kita masih lagi tuan-tuan, kita tengok kita solat ni kita buat, tapi dalam masa sama kita lihat kemungkaran pun tak dapat kita tinggal, bermaksud kita kena koreksi balik. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam solat yang kita lakukan. Saya sebut tuan-tuan, ini bukan perkara asing tuan-tuan. Setengahnya solat nombor juga tuan-tuan, nombor ekor main juga. Tapi solat, dia solat tapi benda yang haram tak boleh ditinggal juga. Ini perkara-perkara yang kita kena perhalusi, kerana kita takuti bahawa ada kekurangan atau ada mistik yang berlaku dalam solat kita. Dan dia kata sementara orang yang mendirikan sembahyang, maka sembahyangnya itu akan mencegahnya daripada perbuatan yang keji dan juga mungkar. Ini sebagaimana Al-Quran sebut dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu
mencegah diri manusia daripada melakukan fahsyak. Fahsyak ni apa? Benda-benda yang keji, wal munkar, dan perkara-perkara kemungkaran. Baik, kata pengarang kitab lagi, kamu mungkin akan mengatakan bagaimana dengan orang yang melaksanakan sembahyang sementara dia aktif menghisap ganja. Maksudnya ada juga orang yang solat tetapi masih lagi memakan benda-benda yang terlarang ni, morfin dan yang dengan sejenis-sejenisnya. Atau bagaimana juga dengan orang yang melakukan sembahyang tetapi dia tetap saja berzina dan dia mencuri. Sekarang ni dah kurang sikit dengar dah. Dulu tuan-tuan, insya-Allah, ada orang tak nak pergi masjid. Apa sebab? Kata malas pergi masjid, ustaz, kasut lalu hilang. Dulu ni ingat tak? Sekarang ni saya dengar cerita kasut hilang masjid dah kurang dah. Dulu cukup kuat. Dan tambah zaman tak ada CCTV dulu, cukup kuat tuan-tuan. Sampai banyak petua yang kita kata, yang kita dengar lah, ustaz nak hilang, tak payah hilang kasut ustaz, kita letak asing-asing, kasut kanan letak belah sini, kasut kiri letak belah ni, katanya. InsyaAllah orang tak curi dah. Ada setengah orang datang, dia mangga kasut dia sampai peringkat macam tu. Kita pun heran, macam mana orang datang sembahyang, balik dia berniat nak ambil kasut orang. Dia datang bawa selipar buruk, dia balik bawa kasut lawa tuan-tuan. Ni passion orang. Lepas tu pula orang yang kena curi tu pula, dia tahu kasut dia dah kena curi, dia pergi bantai kasut orang lain pula. Penyudahnya hampir semua terlibat. Daripada seorang dua terlibat, akan jadi 10-11 orang dah terlibat tuan-tuan. Orang ni pakai kasut orang ni, orang ni pakai kasut orang ni. Yang tu pun tak faham fiqah kat tu. Kita kalau kasut kita hilang tuan-tuan, jangan ambil kasut orang lain, balik je jalan kaki. Baliklah berkaki ayam. Kalau naik kereta, alhamdulillah, masuk dalam tu. Naik motor pun senang juga, balik je lah. Cuma kalau susah tu kalau datang jalan kaki, tak suruhlah menapak tanpa berkasut. Esok cari kasut lain, bukan ambil kasut orang lain. Ini berlaku tuan-tuan. Baik, jawapannya adalah kerana apa? Dia kata kerana dia hanya melaksanakan sembahyang dan dia belum sampai tahap mendirikan sembahyang. Saya tak mahu cakap orang lain tuan-tuan, saya cakap diri saya sendiri cukup lah. Kita renunglah diri kita tuan-tuan, kita ni mendirikan sembahyang ke melaksanakan sembahyang? Itu je kita fikir. Sebab tu selepas kita solat tu, kita disunatkan melakukan zikir-zikir maksur yang Nabi ajar. Antaranya seperti kita beristighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Apa tujuannya? Supaya kita minta Allah ampun kita. Kita minta Allah ampun kita sikit dalam solat tadi tu, kita banyak benar kelalaian, kita banyak benar tak fokus. Baru ni saya sembang seorang Bilal. Dia cerita kat saya, ustaz, saya dah hampir sebulan ustaz, saya tak pergi semayang. Saya kata, kenapa Ji? Van saya rosak ustaz. Saya kenderaan saya ada tu je, van satu je ada, rosak, dia tak pergi. Tapi tu lah ustaz, bila semayang seorang di rumah ni, kadang-kadang tak apa ingat rakaat ustaz. Dia umur 80 dah tuan-tuan, tak ingat rakaat dah katanya. Kadang zuhur ni 4 ke 5 ke 4, dia duduk jadi macam tu tuan-tuan. Macam kita zaman PKP dulu lah, ketika solat di rumah, tuan-tuan ingat kan? Kadang tak tahu rakaat ni betul ke 3 ke 4 ke 3 ke, duduk ragu-ragu macam tu. Sebab nikmatnya datang solat berjemaah. Solat berjemaah ni orang kata terbimbing jugalah kita ni semua, insya-Allah. Baik, adapun yang dimaksudkan dengan mendirikan sembahyang, okey, tuan-tuan beri perhatian apa yang saya sebut ni, yang dikatakan mendirikan sembahyang ini.
Apa disebut oleh pengarang kitab? Iaitu kerana dia sentiasa meresapi dan menghayati makna segala gerak gerinya dalam sembahyang. Artinya orang yang sembahyang mempunyai ilmu tentang solat itu sendiri, tuan-tuan. Yang dikatakan mendirikan sembahyang tu, dia ada ilmu tentang solat itu dan dia memahami apa maksud solat yang dilakukan. Ni saya ambil yang mudah-mudah je. Kalau orang yang belajar sikit tentang ilmu solat ni, dia tahu solat ni, kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah pertemuan mi'raj antara manusia dengan Tuhannya. Kita kena merasakan bahawa yang sedang melihat kita sekarang ni ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab tu bila tuan-tuan baca suratul Fatihah, tuan-tuan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah yang menjadikan sekalian alam ini. Tuan-tuan tahu tak dalam hadis sahih Nabi kata apa? Allah jawab apa yang tuan-tuan sebut. Bila tuan-tuan kata Allah, segala puji bagi Allah yang menjadikan sekalian alam ini, Allah kata apa? Hamadani abdi, telah puji oleh akan hamba-Ku. Sebab tu kita katakan solat ini bicara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam solat ini juga, tuan-tuan, ia merupakan satu pembuktian sejauh mana kita mempunyai sifat ihsan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Apa dia ihsan? Kata Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini jika tuan-tuan masih ingat lagi hadis Jibril. Hadis Jibril datang jumpa Nabi SAW. Dia bertanyakan 3 perkara: iman, Islam dan ihsan. Saya tak baca iman Islam tu, dia masa terlalu singkat untuk kita nak bicara tentang semua tu. Yang ketiga, ihsan. Apa maksud ihsan? Al-ihsan bermaksud an ta'budallah, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seperti mana kamu merasai, seperti mana kamu melihat Allah Ta'ala. Kita ibadat tu macam kita melihat Allah. Dan Nabi kata, fa illam takun tarahu, kalau kamu tak dapat lihat Allah Ta'ala, fa innahu, kamu merasakan sesungguhnya dia Allah Ta'ala yaraka, melihatmu. Tuan-tuan, kita kalau kita yakin Allah lihat kita masa semayang, tuan, solat kita mesti akan hebat. Nampak kesungguhan. Mata ni insya-Allah, mata ni akan memandang tempat sujud. Mata dia takkan melewang tengok lawa pula pasal siling mana ni katanya. Itu tak lawa sangat, nampak cantik pula ya. Ni mata tu melewang. Tu yang saya cerita tuan-tuan dulu. Satu masjid saya pergi, saya masuk dari belah sana. Contohlah masjid ni macam masjid tuan-tuan ni, saya masuk belah sana. Ada orang sedang sembahyang sunat kat tengah. Tuan sembahyang sunat, mungkin title masjid tu kot. Jadi bila saya sampai masuk, tuan-tuan, elok dia pandang saya, tuan-tuan. Saya bukan dia terkejut, saya terkejut. Apa pandang aku pula ni? Mungkin saya tak babai dia. Assalamualaikum. Lagi haru, tuan-tuan. Sebab tu kena ada ilmu tentang solat. Masa solat, mata kena pandang tempat sujud, untuk memberi fokus supaya kita tidak terganggu dengan faktor-faktor luaran yang boleh mengganggu solat kita. Apa lagi? Yang mudah-mudah, yang simple-simple je. Dalam hadis sahih diceritakan bagaimana Nabi sebut bahawa sesungguhnya
kamu akan berhadapan dengan Allah pada hari mahsyar besok, yaumul mahsyar. Kesemua kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana ketika kita sedang berdiri melakukan sembahyang. Jadi bermaksud bila kita berdiri tengah solat ni tuan-tuan, bermaksud kita meyakini, oh macam ni lah aku besok di akhirat pada yaumul mahsyar, aku akan berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan berdiri berhadapan dengan Tuhan, nak menantikan timbangan amal, mizan dan sebagainya. Nak dihitung amalan baik, nak dihitung amalan buruk. Jadi dengan tuan-tuan memahami gerak-geri dalam solat inilah yang membantu kita khusyuk dalam melakukan solat. Itu sebab saya sebut pada tuan-tuan lalu, kursus berkaitan solat, kuliah ilmu berkaitan solat tak boleh kita abaikan, sebab ini ibadat yang kita buat sehari-hari. Dan kalau boleh kita nak ilmu kita ni, solat kita ni, daripada tahun ke tahun, daripada umur kita bertambah dan bertambah, ia semakin baik, semakin baik, semakin baik dan semakin baik. Bukan semakin merudum atau bukannya semakin lesu. Kita nak dia semakin baik. Baik. Iaitu makna segala gerak-geri dalam sembahyang itu mulai daripada kekhusyukannya. Okay, kekhusyukannya, antara perkara boleh mendatangkan khusyuk tuan-tuan ialah apabila kita memahami bacaan solat yang kita baca itu. Dulu saya ingat masa zaman-zaman pasar malam ada jual, ada bersemarak dululah. Ada orang jual kan, kita jual keset nasyid apalah, dia ada jual juga macam ni, bukan stiker ni lah, berkaitan dengan bacaan-bacaan solat. Kita beli RM3, RM4, macam poster lah, sampai di rumah. Kita pun tengok, oh ini maknanya Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, maksudnya apa? Subhana Rabbil A'la apa? Rabbi firli warhamni apa? Kalau kita boleh faham makna semua bacaan dalam setiap gerak-geri kita tu, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh sangat tuan-tuan, sekurang-kurangnya Fatihah tu kita kena tahulah makna, sekurang-kurangnya. Sebab Fatihah adalah bacaan yang kita baca pada setiap rakaat. Kena tahu makna daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin tu sampailah waladhdallin tu apa. Mudah-mudahan dia akan menambahkan khusyukan dalam solat. Ketundukan. Sejauh mana kita rasa ketika kita mendirikan solat ni kita tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk ni maksudnya apa? Kita merasa rendahnya diri kita. Kita rasa kerdil kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan ni, nak balik Allah Ta'ala yang, jangan katakan Allah Ta'ala, alam yang Tuhan cipta dia pun lebih besar daripada kita. Yang kata Allah Maha Besar, Allahu Akbar ni, nak tahu kebesaran Allah Ta'ala tu, kalau kita lihat yang Tuhan cipta ni pun dah tak larat dah kita nak bandingkan. Pada buminya, sistem solarnya, galaksinya, kosmiknya, universe-nya, alam semestanya, tak tahu nak cakap lah tuan-tuan. Kita tengok galaksi, kita tahu, oh aku berada galaksi di sini. Rupanya tempat-tempat lain berlambak galaksi lagi yang kita tak tahu apa makhluk duduk di situ. Bintang-bintang yang Tuhan jadikan yang punya besar-besar ni tuan-tuan, bukannya satu, juta, bilion. Maka sebab bila kita solat, kita akan merasakan Allah, kerdilnya diri aku ni, rendahnya diri aku di hadapan Tuhan. Barulah boleh hadirnya apa? Kekhusyukan dalam solat. Wuduk, menjaga wuduk. Nak solat tapi wuduk tu Masya Allah tuan, dengan penuh kesempurnaan. Ini tak ni ambil wuduk pun sembang. Sembang kawan sebelah. Perak menang, kalah mana? Saya sambil wuduk pun lah. Entah, tak tengok tu pula katanya.
Kok iya nak sembang, habislah wuduk dulu sembang lah. Ni sama-sama wuduk pun sembang. Betul nak mengharapkan sembahyang khusyuk, wuduk pun tak buat sempurna. Keikhlasan ketika rukuk, ketika sujud dan ketika berzikir, dan begitu juga dengan rohnya yang sentiasa hadir dalam solat tersebut. Dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang dikatakan orang bertakwa ini, selepas mereka beriman kepada perkara gaib, mendirikan sembahyang, mereka ini juga menafkahkan sebagai rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maksudnya tak sayang duit, sanggup menafkahkan dengan kadar-kadar kemampuan yang dia ada. Kita mampu RM5 bagi RM5, mampu bagi RM3 bagi RM3, mampu RM10 bagi RM10. Saya ada satu bendahari, dia cerita saya, Ustaz, masjid kami ni alhamdulillah Ustaz, kami tak tahu siapa yang menderma Ustaz, tetapi dalam tempoh 6 bulan ni kami jumpa konsisten Ustaz RM500. Maksudnya duit ni tuan-tuan, dia 50-50 ni, elok dia lipat-lipat, dia masuk lebih kurang RM500 setiap bulan, konsisten, seakan-akan menunjukkan itu orang yang sama yang bagi. Jadi mungkin orang macam ni pendapatan dia RM15,000 kot, mungkin lah, atau pendapatan dia 10,000 ke, dia bagi RM500. InsyaAllah tuan-tuan, ada orang yang seperti ini, yang mereka langsung tak sayang untuk menafkahkan harta yang mereka miliki ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu pun telah masuk. InsyaAllah kita pun tulis setakat tu. Jika ada kelapangan masa lagi, InsyaAllah kita jumpa lagi pada 2 bulan lagi selepas hari raya, InsyaAllah. Bulan depan kita dah masuk Ramadan dan Tarawih. InsyaAllah kita jumpalah pada yang bulan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah rahmati saya dan merahmati tuan sekalian. Kita tangguhkan dengan bacaan doa insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah Rahmanir Rahim, ya Hayyul Qayyum ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semua redha yang dapat kami lakukan pada malam ini ya Allah, yang kuliah ilmu yang kami laksanakan pada malam ini ya Allah, jadikanlah ini sebagai sedah kepada kami dalam kemanjakan usaha kami dalam mentaati kepada perintah-Mu ya Allah. Jadi sebagai sedah kepada kami yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit kami hadapi ya Allah. Jadi sebagai sedah kepada kami yang akan mengampuni segala kesalahan dan dosa telah kami lakukan ya Allah. Dan sebagai sedah kepada kami yang akan menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari segala mara bahaya, bala bencana, wabak penyakit COVID-19, fitnah dan sebagainya ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, ya Hayyul Qayyum Rabbal Alamin. Segala pahala kami hadir pada malam ini ya Allah, serta pahala kami dan juga pada roh ibu bapa kami, atau ibu bapa mertua kami, atau roh datuk nenek kami, atau roh keturunan-keturunan kami. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat daripada pendaku oleh kami ya Allah, tanpa mengurang pun sedikit pun daripada pahala-pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.